Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan qalu jamak madhi, mereka mengatakan, mereka telah katakan, lan sesekali tidak, yadkhula, ini dari akar kata dakhala, masuk. Lan yadkhula, sesekali tidak akan masuk. Jannah, kita dah belajar, jannah itu maksudnya syurga. Illa, kecuali atau melainkan, man, mereka, kana, yang sudah lepas, yang sebelum ini, man kana, mereka yang sebelum ini, hudan, Yahudi, atau Nasara, atau Nasrani. Tilka ni isim isyarah tapi yang jauh. Itu. Haza itu ini, ni tilka itu. Amaniyu maksudnya angan-angan atau keinginan. Amaniyuhum itu keinginan mereka atau angan-angan mereka. Qul, katakanlah, ini fil majhul, fil majhul pula. Fil amar, katakanlah, qul, hatu, bawakanlah atau sembahkanlah, jelaskanlah, hatu. Burhan maksudnya dalil atau keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan yang jelas. Itu maksudnya burhan. Kalau kita dengar nama Burhanuddin, penjelasan-penjelasan agama yang jelas. Burhanakum, kamu, penjelasan-penjelasan yang jelas daripada kamu. In, jika kuntum, kamu itu shadiqin, orang-orang yang benar. Jadi terjemahan ringkasnya, waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan au nasara. Dan mereka telah mengatakan sesekali tidak akan dimasukkan ke dalam syurga, siapa pun tak boleh masuk dalam syurga, maksud mereka, kecuali illa mereka yang sebelumnya itu adalah Yahudi atau Nasrani. Jadi kita sebelum ini dah belajar bagaimana bentuk yang seperti ini orang-orang Yahudi dengan Nasrani pernah kemukakan. Dalam surah Al-Baqarah juga, ini bentuk yang ketiga. Yang pertama dahulu kita pernah belajar dalam surah Al-Baqarah ayat 81, apabila mereka mengatakan qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan sesekali mereka tidak akan disentuh api kecuali hanya beberapa hari sahaja. Ini yang ayat yang sebelum ini, ayat 81. Mereka tak boleh dikenakan azab kecuali hanya beberapa waktu saja. Orang Yahudi mengatakan 11 bulan atau 12 bulan, tidak lebih daripada itu. Kemudian bentuk yang sama juga pada ayat 95, apabila disebutkan qul in kana lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Dan katakanlah, jika darul akhirah itu hanya khas untuk mereka, tidak untuk manusia lainnya, maka harapkanlah kematian jika kamu itu adalah orang-orang yang benar. Jadi ini juga kan, ada setengah orang Nasrani mengatakan mereka tidak akan diazab, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Sama juga Yahudi pun ada yang beranggapan seperti itu. Kaum lain, agama lain tak boleh masuk dalam syurga kecuali Yahudi ataupun
Nasrani juga. Jadi itu dah dua. Ini bentuk yang ketiga. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Sebenarnya ni bukanlah orang Yahudi, orang Nasrani ni mereka sepakat mengatakan sedemikian bahawa mereka hanya yang akan masuk syurga. Sebenarnya ini adalah dua firqah, dua ayat tapi digabungkan dengan hudan au nasara. Kita boleh katakan ayat dia boleh berbentuk begini, maksudnya al-yahudu qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan. Orang-orang Yahudi mengatakan sesiapa pun tidak boleh masuk ke dalam syurga kecuali mereka itu Yahudi. Begitu juga Nasara qalu la yadkhulal jannata illa man kana nasara. Orang-orang Nasrani juga mengatakan sesiapa pun tidak boleh masuk ke dalam syurga kecuali mereka itu adalah orang-orang Nasrani. Ini mereka. Inilah yang membawa pelajaran seperti ini. Sebenarnya mereka ini adalah di tahap yang rendah dari segi keimanan mereka. Dan kalau kita nak tahu bahawa tahap yang paling memang benar dalam Al-Quran ada disebutkan tahap-tahap dia. Kalau kita takutkan neraka, itu pun boleh, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takutkan dari azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun Allah Taala terima. Dan ada orang kerana hendakkan balasan syurga. Jadi maka tu ada juga cerita-cerita tentang ganjaran dan balasan di syurga. Kerana orang beramal kerana ini inginkan balasan syurga, itu pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian peringkat yang paling tinggi iaitu apabila manusia itu beramal semata-mata untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang Allah Taala firmankan, qalu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apabila dikatakan masuklah ke dalam golongan hamba-Ku dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Masuklah ke dalam golongan hamba-Ku maknanya orang-orang yang diredai dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di tahap inilah yang paling tinggi. Tapi di sini digambarkan mereka ni di tahap yang paling rendah. Mereka takutkan azab saja. Mereka takutkan azab, mereka dah berdosa, dah buat salah, menjalani kehidupan di dunia ini, atau mereka telah melawan atau mereka telah berlaku silap, jadi mereka takutkan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka kemukakan alasan-alasan supaya mereka terselamat daripada azab, kan? Atau mereka supaya mereka hendakkan balasan syurga. Tapi yang sebenarnya yang paling utama adalah kita harus berusaha untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masuklah ke dalam golongan hamba-Nya, masuklah ke dalam syurga-Nya. Inilah tahap yang tertinggi. Sepatutnya mereka menerima kebenaran itu, tetapi yang mereka bahaskan sekarang tentang syurga dengan neraka. Sepatutnya kalau dah ada kebenaran, dah ada tanda, dah ada dalil kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya mereka menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini juga menggambarkan mereka menutup pintu rahmat, pintu hidayat, pintu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Yahudi mengatakan hanya Yahudi saja akan masuk syurga dan wahyu itu hanya untuk khas untuk orang-orang Yahudi saja. Begitu juga orang Nasrani. Mereka mengatakan selepas Nabi Isa alaihissalam tidak ada lagi wahyu. Malah wahyu dalam bentuk penjelasan atau penafsiran pun tidak ada lagi. Mereka dah tutup pintu petunjuk, pintu hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hakikatnya yang sebenar yang Allah Taala firmankan di awal lagi dalam surah Al-Baqarah, orang-orang yang beriman tu bagaimana? Wabil akhiratihum yuqinun. Mereka pada hari kemudian pun, pada hari akan datang pun mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tetap saja ada petunjuk, hidayah dan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri-ciri orang yang beriman itu mereka percaya
kepada wahyu-wahyu atau petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebenarnya yang digambarkan wabil akhiratihum yuqinun. Pada masa akan datang pun mereka yakin. Tetapi orang-orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani ini mereka telah menutup pintu tu. Mereka kata dah tak ada dah, tak boleh ada wahyu lagi sepatutnya. Hanya khas untuk kaum mereka saja. Jadi mereka katakan jannah atau syurga ni hanya untuk mereka saja, bangsa lain, agama lain tak boleh mendapatkannya lagi. Jadi sama jugalah mereka mengemukakan bantahan. Kalau begitu Islam pun seperti itu juga. Mereka mengatakan hanya yang telah beriman masuk ke dalam Islam mereka yang akan masuk syurga. Siapa yang belum menerima Islam mereka tidak akan dapat masuk ke dalam syurga. Tapi ya hakikatnya yang sebenar Islam memang seperti itu, tapi Islam tidak hadkan kepada orang Islam saja atau orang Arab sahaja. Tidak seperti nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi yang terdahulu mereka hanya untuk kaum mereka sendiri. Seperti Nabi Musa, dia hanya untuk kaum Bani Israel. Itu dah jelas, kita dah belajar sebelum ni banyak bahawa Allah Ta'ala telah mengirimkan Nabi Musa AS hanya untuk kaum Bani Israel. Begitu juga orang-orang yang Kristian pula, orang-orang Nasrani ni pula, mereka mengatakan bahawa ajaran Kristian ini boleh ditablik keluar. Mereka mendakwakannya dan mereka pun bertablik. Tapi hakikat sebenarnya Nabi Isa alaihissalam sendiri, iaitu Nabi mereka, yang mereka katakan Nabi dan mereka juga katakan Tuhan juga, beliau alaihissalam sendiri melarang pengikutnya daripada bertablik kepada orang luar. Ini bukti daripada dalam Bible sendiri. Kita lihat dalam Matius bab 10 ayat 5. Ayat 5, these 12 Jesus sent out and commanded them saying, do not go into the way of the Gentiles and do not enter a city of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Di sini digambarkan bahawa kepada 12 orang Hawarin itu dikatakan supaya mereka tidak pergi ke orang-orang Gentile dan tidak masuk ke bandar Samaritan. Tetapi mereka harus pergi kepada rumah-rumah orang Israel. Maknanya mereka bukan bertablik untuk luar. Mereka, Nabi Isa AS mengirim orang-orang Hawarin ini untuk bertablik kepada orang-orang Israel sahaja. Dan bukti lagi dalam Matius juga bab 15 ayat 24 disebutkan, but he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Aku tidak dikirimkan melainkan untuk rumah-rumah bangsa Israel. Ini jelas dalam Bible sendiri, kitab mereka sendiri, bahawa Nabi Isa AS melarang Hawarin, orang-orang Hawarin ini daripada bertablik luar daripada Israel. Dan beliau juga menasihatkan di tempat lain kepada semua orang-orang anak-anak muridnya supaya jangan bertablik selain kepada bangsa Israel. Berbeza dengan Islam. Nabi orang Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala telah gambarkan bahawa dalam surah A'raf ayat 159, Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah bagi kamu kesemuanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikirim untuk semua bangsa, semua kaum. Tapi Nabi Isa alaihissalam tidak. Nabi Musa alaihissalam sendiri mengaku untuk Bani Israel sahaja. Begitu juga dalam surah Sabah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa naziran walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Tidaklah kami mengirim engkau melainkan untuk kebaikan seluruh manusia, pemberi kabar suka dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi ini
Allah Ta'ala berfirman untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau adalah nabi untuk seluruh umat manusia. Tidak seperti nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Isa dengan Nabi Musa, hanya untuk Bani Israel. Begitu juga ada nabi-nabi lain untuk keluarganya saja ataupun untuk masanya saja atau kawasannya saja. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi untuk semua bangsa, semua kaum dan nabi untuk semua zaman. Jadi beliau dikatakan juga sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam. Kemudian dikatakan juga bahawa syurga ini adalah untuk orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa pun boleh masuk ke dalam syurga kalau mereka semua sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk Yahudi saja atau untuk Nasrani saja. Lihat, mereka ini walaupun mempunyai kitab yang sama tapi mereka saling menuduh tak boleh masuk syurga. Sebagai contoh, Yahudi mengatakan walaupun dikatakan orang-orang Kristian ini kitab syariat mereka mengandungi Taurat dan Bible. Tetapi orang Yahudi mengatakan orang-orang Nasrani ini bukan ahli syurga. Begitu juga orang-orang Kristian. Mereka mengatakan walaupun orang-orang Yahudi ada Taurat bersama mereka, tetapi mereka tidak akan masuk syurga. Mereka selalu bertelagah antara Yahudi dengan Nasrani. Inilah yang berlaku di kalangan mereka. Tetapi yang sebenarnya wabil akhiratihum yuqinun. Mereka yang beriman itu yang beriman kepada apa yang akan datang. Akan datang pun mereka akan beriman, akan yakin. Itu petunjuk atau wahyu daripada Allah Subhanahu taala, bukan pada masa itu ataupun yang dah lepas saja. Pada masa akan datang pun mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga satu peringatan kepada umat Islam. Kalau umat Islam juga mempunyai pandangan seperti itu, bahawa petunjuk, hidayat, wahyu dah tidak ada lagi dan sudah terhenti, jadi keadaan mereka samalah seperti orang-orang Yahudi dengan orang Nasrani, menolak rahmat, kurnia, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala, nikmat bersahabat, nikmat mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mereka membuat seperti itu, mereka sama seperti orang-orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani. Tilka amaniyuhum. Itu hanyalah angan-angan kosong dari mereka. Seperti yang katakan tadi, mereka hanya angan-angan saja. Mereka takutkan azab sebenarnya. Mereka tidak mahu masuk dalam neraka, mereka hanya inginkan syurga sahaja. Tapi ini menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini hanya mainan fikiran mereka saja. Bukan sebenarnya. Maksudnya Allah Taala tolak fikiran yang seperti ini, syurga hanya untuk Yahudi, syurga hanya untuk Nasrani, dan ini Allah Taala tolak. Tak boleh. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, persembahkan atau tunjukkan penjelasan-penjelasan kamu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi Allah SWT berfirman, kalau mereka benar, mereka harus kemukakan dalil-dalil menunjukkan mereka itu benar. Jadi kalau mereka benar, maksudnya di sini mereka harus tontonkan atau tunjukkan bahawa Allah SWT itu mengasihani mereka. Allah SWT itu membimbing mereka, menuntun mereka dengan perantaraan wahyu atau dengan perantaraan petunjuk-petunjuk yang jelas, yang baru, yang fresh, yang mereka boleh tontonkan, boleh katakan ini petunjuk daripada Allah Subhanahu taala. Perkara ini terjadi, ini semua adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau mereka katakan mereka seperti itu, buktikan bahawa Allah Ta'ala itu bersama mereka sampailah ke hari ini. Lahir banyak orang-orang suci di kalangan mereka. Mereka tidak membuat kerosakan di muka bumi ini. Buktikan. Ini challenge daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Kalau mereka benar, buktikan. Tetapi lihat bagaimana kita lihat banyak bangsa ini terjerumus dalam kerosakan di dunia ini. Saya tak mau sebut kerana kita semua faham, kita semua tahu. Dan kedua bangsa inilah yang banyak membuat kerosakan. Mereka inilah yang banyak mencipta dosa-dosa. Banyaklah. Nanti kalau nak kongsikan boleh dalam sesi soal jawab nanti atau sesi perkongsian nanti. Tapi kalau betul mereka perlu kemukakan bahawa tanda ini daripada Allah Subhanahu Taala, ini menunjukkan kebenaran kita. Sebagaimana dalam jemaat kita ini, alhamdulillah kita lihat banyak dah tanda-tanda Allah Taala menolong, membantu jemaat kita ini dengan perantaran wahyu. Banyak, nanti kita boleh kongsikan antaranya. Dan ketika berlaku kekecohan di India, orang-orang Islam bergaduh dengan orang-orang Hindu. Jadi keadaan dah kecoh, keadaan di Kadian pun dah tegang waktu itu. Berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu Taala memerintahkan, mewahyukan kepada Hazrat Muslim Maud supaya hijrah. Jadi beliau pun hijrah. Kemudian di Kadian itu perlu yang menjaganya. Dan lalu diletakkan 313 orang darwish. Jadi berkat daripada situ, petunjuk daripada Allah Subhanahu Taala, tengok Rabuah bagaimana tanah yang gersang dahulu sekarang dah indah, cantik, maju membangun. Ini maksudnya qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maksudnya kita tunjukkan bahawa ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyokong mereka, yang menyokong jemaat ini. Ini salah satu dan banyak lagi. Macam penghijrahan Hazrat Khalifatul Masih Rabi daripada Pakistan ke UK. Ini semua berdasarkan wahyu. Bila ada perintah daripada Allah Subhanahu Taala untuk hijrah daripada Pakistan ke UK kerana General Ziaul Haq ingin menangkap dan memenjarakannya, ingin mengekang tugasan seorang khalifah pada waktu itu. Jadi Allah Ta'ala perintahkan sudah masanya untuk hijrah. Jadi jemaah dulu yang ditekan di Pakistan, yang ditekan supaya tidak keluar, dengan berkat penghijrahan Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah ta'ala pergi ke UK, lihat bagaimana sekarang di UK maju. Berkat daripada itu ada MTA, dan hari ini, saat ini, tuan-tuan dan puan-puan sedang merasakan bahawa yang kita belajar hari ini, Quran, terjemahan dengan tafsir ringkas ini, semuanya dilancarkan, diuruskan dari UK. Berkat daripada penghijrahan tadi. Ini yang dimasukkan dengan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maksudnya kalau mereka benar, tunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu menolong mereka. Kan? Bagaimana boleh lahir orang-orang suci ramai di kalangan mereka? Tetapi kebalikannya itu tidak terjadi. Dan orang Yahudi sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terus dipinggirkan, dibuang negeri, sampailah ke saat ini pun mereka tidak mempunyai negeri sendiri. Yang negeri Israel yang mereka dakwakan hari ini pun belum sepenuhnya orang mengiktirafnya. Tidak sama seperti negara-negara yang diiktiraf dan diakui dan manusia bebas keluar masuk di dalamnya. Jadi itu mereka tidak kuasai. Jadi begitu juga kepada orang-orang Nasrani. Kalau mereka katakan mereka benar, tunjukkan bahawa ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjukkan bahawa lahir ramai orang-orang suci yang mengatakan mereka mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hakikatnya banyak padri-padri Kristian apabila berhadapan dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam, mereka semua dihapuskan. Sebagai contoh, ada satu padri yang dari jauh
mubahalah, berlawan doa dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam, iaitu Alexander Dowie yang di Amerika satu tempat tu bernama Zion. Kan? Dia mempunyai anak murid yang ramai, mempunyai pandangan yang bagus, menguasai ilmu Bible dan mahu bermubahalah dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam di India. Jadi mereka berlawan doa untuk membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Dan siapa yang salah akan mati dahulu. Lihat bagaimana terpampar di dada akhbar bahawa berjelas-jelas mengatakan bahawa Mirza Ghulam Ahmad telah menang. Dulu zaman tu belum ada WhatsApp, internet apa semua. Melalui surat khabar terpampang luas. Mirza Ghulam Ahmad telah menang. Alexander Dowie telah mati. Jadi itu menunjukkan bahawa tidak ada dalil atau pertolongan Allah SWT kepada mereka. Tetapi pertolongan dan bantuan daripada Allah SWT itu kepada orang-orang yang beriman kepada Islam. Jadi banyak lagi lah nanti kalau kita nak kongsikan sama boleh. Saya cuba nak habiskan 2 ayat tapi nampak gaya satu ayat hari ni pun sudah panjang. Kemudian kalau saya masuk ayat yang kedua ni pun walaupun pendek ayat seterusnya, tapi sebenarnya ni pun panjang juga. Jadi saya habiskan di sini sekejap ya. Jadi begitulah. Kalau mereka benar, mereka harus kemukakan dalil-dalil menunjukkan bahawa mereka dikasihi oleh Allah SWT, mereka mendapat pertolongan daripada Allah SWT. Tetapi itu tidak ada dan mereka tidak mampu kemukakan yang jelas kecuali Islam. Kita lihat bagaimana Islam sentiasa dibantu, diberi petunjuk oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini saja dulu untuk kelas kita pada hari ini. Saya sengaja tidak masuk pada ayat seterusnya kerana ayat seterusnya pun akan panjang nanti. Saya akan usahakan esok saya akan sampaikan pada ayat seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.